Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Tung, 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 tung. Alright. Okey. InsyaAllah petang ni kita akan buat ulang kaji matematik darjah 5. Bab 6. Tajuk ruang part 2. Kenapa part 2? Sebab hari tu, part 1 hari tu kita dah masuk untuk ulang kaji beberapa basic yang kita dah ada. So hari ni kita nak sambung. Okay? Deng, deng, deng. Sebelum tu macam biasa boleh get ready dengan buku nota, alat tulis. Nak ajak kawan-kawan boleh. Deng, deng, deng. Line saya okey ke? Suara saya dengar jelas tak? Deng, deng. Kenapa? Dekat saya punya ni dia keluar lain Ni. Cubaan suara 1, 2, 3. Dengar kan? Okay. Okay. Ready? Kalau dah ready, jom kita mulakan. Okay. Macam biasa, sebelum kita mulakan dengan soalan, kita akan ulang kaji sikit dulu basic-basic apa yang kita kena ingat in this topic. Selamat petang, cikgu. Selamat petang. Hello. Tung, tung, tung. Okay, so sebelum kita nak sambung buat soalan, kita ulang kaji sikit nota yang kita dah buat hari tu. Okay, for this topic, untuk darjah 5, tajuk ruang, apa yang awak kena tahu? Awak kena tahu apa ciri-ciri poligon. Poligon sekata tu macam mana? Macam mana kita nak kenal? Oh, ni poligon sekata ni. Apa ciri-ciri bagi poligon sekata? Okay, lepas tu, ingatlah ciri-ciri dia apa? Lepas tu cara nak ukur sudut menggunakan protektor. Hari tu waktu part 1 hari tu cikgu dah ajar macam mana kita nak gunakan protektor dengan betul. Okey, lepas tu ada soalan yang melibatkan pengiraan which is soalan perimeter, luas dan juga isi padu. Okey, soalan pengiraan perimeter, luas dan juga isi padu ni awak dah belajar waktu darjah 4. So darjah 5 ni dia sambung je. Cuma soalan tu dia ulas sikit bagi susah sikit. Kalau dulu waktu awak darjah 4, dia bagi seketul bentuk, okey, kira luas, kira perimeter. Tapi waktu awak darjah 5 ni, dia bagi beberapa bentuk yang digabungkan. Lepas tu dia suruh awak cari perimeter, luas ataupun isi padu. Itu je beza dia untuk pengiraan. Okey. Yang ni nota sikit lah hari tu. Awak boleh screenshot dulu dan nanti awak fill in the blank. Apa ciri-ciri awak kena ingat tu. Alright, ready? Let's go. Jom kita mulakan. Okay, the first question untuk hari kita mulakan dengan soalan problem solving question untuk tajuk ruang. Okay, keteng-keteng. Kalau saya laju, bagi tahu. Ini pakai warna purple lah. Alright. Raja di bawah menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi 4 sama dan sebuah segi 3 sama sisi. Okay, dia bagi maklumat kat kita segi 4 sama. Okay, penting tu kita kena kenal pasti segi 4 sama. Ya, sebab kalau segi 4 sama, semua tepi-tepi dia sama.
Kemudian lagi satu dia bagi tahu segitiga sama sisi. Pun sama. Semua sisi segitiga tersebut tu pun sama sisi dia. Okey. So, kalau awak perasan yang belah kiri ni bentuk segi empat sama, ukuran dia semua sama. Cuma kita tak tahu lagi ukuran dia berapa. Sebelah kanan ni kita ada segitiga. Kalau perasan, ukuran dia pun sama macam segi empat tu. Sebab ni, kat tengah-tengah ni, segi empat yang bercantum dengan segitiga. So, dia mempunyai panjang ataupun sisi yang sama. Okay. So, soalan tanya apa ni? Okay, ayat kat bawah ni dia kata perimeter seluruh rajah itu ialah 40 cm. Cari luas dalam sentimeter persegi segi empat sama itu. Dia suruh kita cari luas segi empat sama sahaja. Segitiga tak payah. Sebab tu pentingnya kita baca soalan betul-betul. Okay. So, apa yang kita kena buat sekarang ni? First, sebelum kita nak cari luas segi empat sama tu, kita kena gunakan dulu maklumat yang pertama dia bagi kat kita, iaitu dia bagi kat kita perimeter. Dia cakap perimeter seluruh rajah 40. Maksudnya, perimeter tu kan maksud dia hasil tambah semua sisi yang kat luar. So, cuba awak tengok. Semua sisi kat luar tu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sisi je. 5 sisi yang kat luar saja. Dan semua 5 sisi tu sama. Yang kat tengah ni tak payah kira. Sebab perimeter hasil tambah ukuran yang dekat luar saja. Mana ada orang pasang pagar kat dalam rumah? So, dekat luar saja keliling. So, kita tahu 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 sisi. Katakanlah satu sisi tu cikgu bagi dia nama dia S sebagai sisi. So, maksudnya kalau kita ada 5 S, saya cuba nak tulis comel sikit. Okay, awak nak buat S tambah S tambah S tambah S tambah S pun boleh. Macam ni. S tambah S tambah S tambah S tambah S sama dengan 40 cm. Kenapa pula cikgu? Sebab semua sisi tu dia mempunyai nilai yang sama. Dia kan segi empat sama, segitiga sama. Sisi. So, semua ukuran dia sama. So, kalau S tambah S tambah S tambah S tambah S ni, ada berapa S tu ni? Ada 5S. So, 5S tu sama dengan 40 cm. Kalau cikgu nak 1S je, boleh tak? Boleh. Kalau kita nak 1S je, kita buatlah bahagi. Macam kita belajar tajuk nisbah tu. 40 bahagi 5. Awak akan dapat 8 cm. Okay. Maksudnya cikgu? Maksudnya, dekat tepi-tepi ni, semua 8, 8, 8, 8. Jom kita double check. Betul tak? Sisi dia sama dengan 8. Okay, yang ni 8 cm. Sini pun 8 cm. Sini pun 8 cm. Sini 8 cm juga. Sini pun 8 cm. Kalau awak tambah semua tu dapat tak 40? 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. 8 darab 5 lah 40. Betul cikgu? So maksudnya ukuran kita untuk segi empat dan segi tiga tu dapat dah. Okay, settle dah kat situ. Lepas tu baru kita boleh jawab soalan. Soalan tanya apa? Soalan suruh cari luas segi empat sama. Segi empat sama yang ni je. Segi tiga tak payah. Dia nak luas segi empat sahaja. Macam mana nak cari luas segi empat? Okay, kalau kita nak cari luas segi empat, gunalah formula luas segi empat. Iaitu
Panjang darab lebar. Jangan ambil semua. Kita nak ambil panjang dengan lebar dia sahaja. Mana panjang untuk segitiga? Yang kat bawah ni. 8. Mana lebar untuk segi empat? Yang kat tepi ni. 8 juga. 8 darab 8. Betul? 8. 8. 8 darab 8? Berapa jawapan awak? Jangan lupa unit sentimeter persegi. Sebab dia tanya luas. 16. Bukan, 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 bukan. Bukan tambah. Luas. 8 darab 8. 8 darab 8. 8 darab 8 sama dengan 72. Bukan. 64 betul. So jawapan dia 64 cm persegi. Yang ni lah jawapan untuk luas segi 4. Walaupun dia bagi kat kita gabungan dua gambar tu, tapi dia hanya tanya luas segi 4 sahaja. Kita kira lah luas segi 4. Dah siap. Macam tu. Okay, settle. Nah, siapa nak screenshot? Kecik. Nampak tak? Nampak kan? Ke nak cikgu besarkan? Kalau besarkan takut besar sangat pula. Kecil lah macam ni. Nah, kecil. Okay. Nampak? Okay. Next question. Teng-teng. Still, soalan problem solving juga. Soalan-soalan yang macam ni lah dia akan keluar kat poisa awak nanti. Okay, ni soalan berikutnya. Okay. Dia ada tulis K-back kat situ. K-back tu maksudnya bukan susah. K-back tu maksudnya kita kena berfikir lebih sikit. Itu maksud dia. Kemahiran berfikir aras tinggi. So, berfikir tu lebih sikit. Okay. Raja di bawah terdiri daripada sebuah segi empat tepat QRST dan segi empat sama SUVW. Dia bagi tahu satu segi empat tepat, satu segi empat sama. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengoklah huruf yang dia bagi tu. First dia kata segi empat tepat, huruf dia QRST. Yang ni, yang belah kiri ni segi empat tepat. Yang segi empat sama ni SUVW. SUVW ni yang belah kanan ni. Kenapa pentingnya kita kena tahu yang ni segi empat sama? Sebab kalau kita dah tahu dia segi empat sama, kita dah tahu dah sisi dia pun sama. Tak payah kita kira banyak-banyak kali lagi. Okay. Sebab tu pentingnya kita baca dulu maklumat apa yang dia bagi kat kita. Okay, next. Bawah tu. Dia tanya apa? Luas seluruh rajah ialah 29 cm persegi. Berapakah panjang UV? Ni dia tanya kat sini berapa? Okay. Macam mana kita nak buat ni? Siapa idea dia? Siapa dah nampak dah? Saya tahu buat macam mana. Siapa dah tahu dah nak buat macam mana? Okay, cepat. Yang lain, cikgu nak awak baca soalan, awak fikir dulu macam mana. Soalan macam ni lah dia akan tanya dalam exam. Soalan yang kita kena fikir. Siapa dah nampak? Mula-mula kita nak buat apa dulu? Nampak? Dah jumpa dah? Ke entahlah cikgu. Boleh? Tak boleh? 3, 2,
1. Ting! Okey. Lama sangat dah tu fikir. Okey, jomlah kita cuba sama-sama. Okey. First maklumat yang dia bagi kat kita ialah luas seluruh rajah ialah 29 sentimeter persegi. So maksudnya kalau kita nak cari panjang UV tu, kita kena pakai maklumat yang dia bagi kat kita tu. Kita kena pakai 29 sentimeter persegi tu. Macam mana kita nak pakai? Okey, kat situ dia cakap luas seluruh rajah. Maksudnya luas segi empat tepat tambah dengan luas segi empat sama. Okey, soalan cikgu. Luas segi empat tepat boleh tak kalau kita nak cari? Luas ni yang cikgu buat huruf lah. Yang ni huruf A, yang ni huruf B. Soalan cikgu, huruf A punya luas boleh tak kalau kita nak cari? Boleh kan? Macam mana? Panjang darab lebar. Ni panjang dia. Ni lebar dia. 5 darab 4. Dapat tu jawapan. Okey. So, cikgu buat cikgu bagi kecil sikit. Okey, cikgu buat jalan kerja sikit kat awak. Awak boleh buat macam ni. Bila dia bagi kat awak luas seluruh rajah, awak tahu dah maksudnya luas sama dengan luas A tambah luas B. Itulah luas seluruh rajah. Luas semua sekali dia dah bagi dah kat kita 29. Luas A tak tahu lagi. Okey, jom kita cari berapa luas A. Luas A sama dengan 4 darab 5. Panjang darab lebar. 4 darab 5, 20. So, kita dah dapat dah 20 cm persegi. Tung. So, 20 tambah dengan luas B. Luas B kita tak boleh cari lagi. Sebab kita tak ada panjang dia, tak ada. Lebar dia pun tak ada. So, tak boleh cari lagi. So, kita biar je macam tu luas B. Okay. Bila kita dah dapat macam ni, 29 sama dengan 20 tambah luas B. Boleh tak kalau cikgu nak cari luas B daripada soalan ni? Boleh? Macam kita belajar anu, operasi tambah melibatkan anu. Ni lah. Luas B ni kita tak tahu lagi. So, kalau kita nak cari luas B, kita kena tolak. Apa tolak apa? Besar tolak kecil. So, luas B sama dengan 29 tolak 20. So, awak akan dapat luas B sama dengan 9 cm persegi. Okey. Dah siap ke? Belum. Sebab apa? Soalan bukan tanya luas B, cikgu. Soalan tanya berapa panjang sisi. Maksudnya kita tak siap lagi ni. Kita kena buat apa? Okey. Daripada maklumat yang kita ada luas B tu, kita boleh cari panjang. Macam mana? Ingat tak tadi kita tengok? Luas B ialah segi empat sama. Kalau segi empat sama, panjang dia, lebar dia sama. So, cikgu tulis belah kanan ni. Okey. Luas B sama dengan panjang darab lebar. Nampak ke kenapa cikgu rasa macam cik kecil je? Okey, tak apa. Kita tulis dulu, sekejap lagi kita zoom. Panjang darab lebar. Luas B kita dah tahu dah 9. Panjang kita tak tahu, lebar pun tak tahu. Tapi kita tahu panjang dengan lebar dia adalah nombor yang sama. So nombor apa? Nombor apa darab nombor yang sama dapat 9? Contohnya, 1 darab 1 dapat 9 ke? Tak. 2 darab 2, 4. Bukan 9. Cuba lagi. 3 darab 3, 9. Boleh? So, maksudnya
3 darab 3. Macam tu. Lepas tu cikgu nak buat apa? Kan soalan tanya UV. UV ni dia punya panjang. So ni panjang kita dah dapat dah. So awak tulislah. Panjang UV. Tak comel. Padam sikit. Panjang UV sama dengan 3 cm. Siap. Awak nak tulis macam ni pun boleh. Ataupun awak nak buat macam soalan anu, pindah-pindah tu pun boleh. Nampak tak? Set cikgu besar sikit. Macam tu cara jawab dia. Selalunya soalan macam ni sama ada 3 markah dia akan bagi. So tadi first sekali kita cari luas B. Awak tahu dah ni, mula-mula awak kena cari luas B dulu. Macam mana nak cari luas B? Awak tolak yang ni. Kat sini dapat 1 markah. Awak dapat luas B tu, kat sini lagi 1 markah. Awak tahu panjang UV sama dengan 3 cm. Dapat 3 markah. Kalau peperiksaan sekarang kan UASA, format dia semua soalan subjektif. Ada dah objektif yang bulat-bulat tu, tak ada dah. Semua soalan subjektif untuk darjah 4, 5 dan 6. So macam ni lah kalau awak nak jawab nanti. Kena tunjuk kita kira macam mana. Awak nak kira bentuk lazim pun boleh. Okay. Settle. Nah, siapa nak screenshot keseluruhan soalan? Okay. Done? Okay. Settle. Okay, next question. Tentang soalan 13. Okay, kecilkan sikit. Okay. Rajah di bawah terdiri daripada 2 buah kubus. Okay, kalau siapa yang ingat yang cikgu ajar kelas yang hari tu, pertemuan hari tu, cikgu ada share. Kubus ni siapa? Cikgu cakap kubus ni adalah adik-beradik kepada segi 4 sama. Ataupun cikgu tulis kat sini. Sepupu segi 4 sama. Pasal apa cikgu cakap sepupu segi 4 sama? Sebab kubus ni pun semua sama. Panjang dia sama, lebar dia sama, tinggi dia sama. Sebab tu cikgu cakap dia sepupu segi 4 sama. Sebab semua sama. Okay. Dia ada lagi satu nama. Satu lagi nama dia kuboid. Kuboid tu sepupu kepada segi 4. Tepat. Dia tak sama. Tapi dia akan sama kalau bertentangan sahaja. Okay. Yang tu kalau kuboid. Yang ni kubus segi sama punya adik-adik. Okay. So dekat soalan ni dia kata dekat gambar ni ada 2 kubus. Satu yang kecil tu X, yang besar tu Y. Okay, dia bagi kat kita panjang sisi bagi kubus X ialah 1/3 daripada panjang sisi kubus Y. Maklumat tu. Saya cikgu kena besar sikit tu. Takut awak tak nampak. Okay. Ayat first kali tu penting. Dia cakap panjang sisi bagi kubus X adalah 1/3 daripada panjang sisi bagi kubus Y. Okay. So, dia dah bagi dah. Oh, yang Y ni 9. Kita tahu kubus tu adik-beradik segi 4 sama. So, kalau ketinggian untuk Y 9, lebar dia pun 9, panjang dia pun 9. Tapi yang dekat maklumat daripada ayat ni, dia bagi maklumat kita tentang X. Yang kecil kat atas tu.
Dia cakap yang kecil kat atas tu, tepi dia ni, sisi dia ni, panjang sisi bagi kubus kecil tu adalah 1/3 daripada kubus Y. Macam mana nak cari tu? Kita boleh cari. Macam ni. Cikgu tulis kat tepi ni boleh sebab kat bawah tak nampak. Cikgu tulis ni lah. Panjang sisi X. Kan dia kata panjang sisi bagi X adalah 1/3 daripada. Okey, ingat pesan cikgu. Kalau pecahan, belakang pecahan ada perkataan daripada. Kalau perkataan daripada duduk tepi pecahan saja, maksudnya darab. So, 1/3 daripada darab panjang sisi kubus Y. Y, kita dah tahu dah tadi, 9. Boleh tak kita cari panjang sisi X? Boleh. Cuba kira. Macam mana nak kira ni? 1/3 darab 9. Sama ada awak nak potong boleh ataupun awak nak guna kaedah pistol pun boleh. Atas darab, lepas tu bahagi bawah. Awak akan dapat jawapan yang sama juga iaitu 3. Betul, 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 betul. Kalau awak nak darab 1 darab 9, 9 bahagi 3, awak akan dapat 3. Betul. So, kita tahu untuk sisi X ada 3 cm. Kalau awak nak potong pun boleh. Dekat sifir 3, 3 nombor yang pertama. Dalam sifir 3, 9 nombor yang ketiga. Dapat juga jawapan dia 3. Nak guna cara apa pun boleh. Jawapan sama juga. So, bila kita dah tahu X tu sama dengan 3. Saya cikgu padam comel sikit. Kalau kita dah tahu tepi ni 3, automatik semua sama. Sebab dia kan kubus. Panjang dia 3, lebar dia 3, tinggi dia pun 3. Sebab tu kita kena cari sisi dia tu dulu. Lepas tu soalan apa ni? Soalan kata cari isi padu dalam sentimeter padu gabungan bentuk itu. Maksudnya dia suruh kita cari isi padu X dengan Y tambah dua-dua gabung. Senang je. Sebab kita dah ada maklumat dia. Okay, kita kira X dulu. Tulis kat mana? Cikgu tulis belah kiri pula. Cikgu tulis belah kiri ni lah. Okay. So, mula-mula kita cari isi padu X. Isi padu X sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Tu formula isi padu. Panjang dia 3. Lebar dia pun 3. Tinggi dia pun 3. Sebab dia kubus. Lepas tu macam mana nak kira ni? 9 ke cikgu? No. Kalau 9 tu awak tambah 3 tambah 3 tambah 3. Macam tu salah. Ni 3 darab 3 awak dapat 9. 9 darab 3. Mula-mula 3 darab 3, 9. Lepas tu 9 darab 3, 9, 18, 27. So, isi padu untuk X awak akan dapat 27 cm padu. Betul? Yang tu yang X. Y pula. Okay, jom kita cari Y pula. Isi padu Y sama dengan 9 darab 9 darab 9. 9 darab 9. 9 darab 9, 81. 81 darab 9. Tak siap lagi ni. 9 darab 9, 81. Lepas tu ni belakang ada lagi. 81 darab 9. Susah cikgu. Buat bentuk lazim boleh tak? Boleh. Tulis je. 81 darab 9. Kira je.
1 darab 9. 9. 8 darab 9. 8 darab 9. 72. So dapat 729 sentimeter padu. Dah siap ke? Sikit je, sikit je. Sebab apa? Dia nak isi padu gabungan. Maksudnya kita kena gabung jawapan tu. Ambil jawapan isi padu X tambah dengan isi padu Y. Siap. Tu je last sekali. Cuba awak tambah. 27 tambah 729 dapat berapa? Jumlah isi padu sama dengan 27 tambah 729. Dapat berapa? Siapa dah kira? Nak buat bentuk lazim kat tepi. Boleh. Tak apa ke cikgu? Ustaz tulis kat sana. Tak tulis kat sini. Tak apa. Okey, tambah. 9 tambah 7, 16. 6 kat sini, 1 naik atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 7 kasih turun. Inilah jawapan dia. So, jawapan dia 756 sentimeter padu. Unit untuk jawapan akhir. Last sekali jangan lupa. Sebab apa? Unit last kali kena tulis juga cikgu. Ni dekat soalan dia bagi dah. Dalam sentimeter padu. Kalau dekat jalan kerja, awak tak tulis unit, tapi janji jawapan last kali kena ada. Sebab dia minta kat situ. Okay? Dah siap. Siapa nak screenshot? Nampak ke? Nampak lah. Lagi soalan apa Okay, dah siap. Okay, jom kita tengok ada lagi tak soalan bahagian soalan subjektif yang kita tak sempat buat lagi. Soalan 13, okey dan 12 dengan 11 tadi siap dah. Ni soalan 10 buat dah. 9 dah. Ni kecil sikit. 8 dah, 6 dah, 7 dah, 5 dah. Ni semua kita dah buat dah. Okey. Semua soalan subjektif kita dah buat dah. Okey. Disebabkan kita still ada masa, cikgu discusskan awak soalan objektif lah. Tapi, ingat betul-betul. Ni, dengar ni betul-betul yang cikgu bagi tahu. Untuk periksa awak, dia hanya keluar soalan subjektif sahaja. Sebab dia format UASA. Tapi cikgu, kenapa cikgu bincang soalan objektif pula? Kata tak ada dalam periksa. Walaupun dekat dalam periksa tak ada soalan objektif, yang ni cikgu hanya nak bincang berdasarkan pemahaman awak je. Awak ingat tak kalau dia tanya macam ni, ingat apa? Macam tu je. Kita nak uji pemahaman kita saja. Okey, yang cara menjawab tadi tu macam cikgu tunjuk dekat soalan subjektif tu. Okey, faham tak? Okey? Alright, jom kita cuba soalan ni. Hanya sekadar untuk nak check kita punya kefahaman sahaja. Yang ni tak payah tulis pun tak apalah. Kita buat sama-sama. Okay, the first question. Semua segi empat tepat mempunyai berapa sisi lurus? Segi empat tepat. Segi empat tepat macam mana cikgu? Okay, lukis kalau tak erti. Segi empat tepat macam tu. Soalan tanya berapa sisi lurus? Apa maksud sisi lurus tu? Straight line. Sisi lurus tu berapa garis? Berapa garisan yang diperlukan untuk lukis segi empat tepat tu? Ada berapa garis? 1,
2, 3, 4. So, jawapan dia 4. Itu je. Sisi lurus tu garis lah maksudnya. Nak buat segi 4 tepat tu kena buat berapa garis. Macam tu. Okay, yang ni hanya nak check kita punya pemahaman je. Alright, next question. Soalan yang kedua. Okay. Poligon yang manakah mempunyai 5 sudut pedalaman? A, B, C, D. Sudut pedalaman tu kat mana cikgu? Dekat bucu tajam tu tapi belah dalam. Yang tu kita panggil sudut pedalaman. Yang mana satu? A, B, C, D. Yang mempunyai 5 sudut pedalaman. B, betul. Sebab ni. Nampak dia ada 5 bucu. Kalau bentuk tu dia ada 5 bucu, automatik 5 sudut pedalaman. Ni. Bucu kat luar yang tajam tu. Kalau sudut pedalaman dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni lah kita panggil sudut pedalaman. Okay. Alright, next question. Soalan ketiga. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat. Okay, ni gambar tu. Sekejap kita tengok soalan dia tanya apa. Antara berikut garisan manakah ialah perpenjuru segi 4 tepat itu? Okay. Dia tanya perpenjuru. Perpenjuru. Ataupun in English kita panggil dia diagonals. Okey. Perpenjuru tu apa cikgu? Perpenjuru tu kalau kita buat garisan daripada bucu pergi ke bucu bertentangan. Dia tak boleh sebelah-sebelah. Dia mesti bucu bertentangan. Contohnya, kalau cikgu garis daripada Q pergi dekat T. Adakah yang ni perpenjuru? Salah. Sebab apa? T tu bukan bucu. Cikgu cakap daripada bucu pergi ke bucu bertentangan. Yang tu T tu bukan bucu. So, yang ni salah. Kalau cikgu cakap garisan P pergi dekat Q. Boleh tak? Garisan P pergi kat Q. Adakah yang tu perpenjuru? Tak. Kenapa yang ni pun tak? Sebab yang ni dia dikira sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah tak boleh. Dia mesti bucu jumpa dengan bucu bertentangan. Dia kena tengok depan. Tengok ke sana. Jangan tengok tepi. So, PQ tak boleh, PS tak boleh, ST tak boleh, SR tak boleh, QR tak boleh. Sebab yang tu semua sebelah-sebelah. Tak boleh. Dia kena bucu jumpa bucu bertentangan. So, dalam gambar rajah ni ada satu je. Iaitu ni. P jumpa dengan R. Nampak tak? P bucu bertentangan dia R. Garis je tu. Yang ni lah kita panggil diagonals. Ataupun perpenjuru. Okay, dia mesti bucu jumpa bucu. Itu je. So, garisan kita PR. Tengok ada tak jawapan tadi PR? Ada? D. Daun. Okay. At least kita dah tahu perpenjuru yang tu. Okay, next. Raja di bawah menunjukkan sebuah heksagon sekata. Berapakah bilangan faksi simetri bagi poligon itu? Okay. Heksagon maksudnya dia ada 6 sisi. Maksudnya dia ada 6 garis kat tepi-tepi tu. Okay. Sekata. Sekata ni maksudnya lebih kurang macam sama. Kalau segi 4 sama, semua tepi-tepi sama kan? Segi 3 sama sisi, semua tepi-tepi sama kan? Tapi bukanlah segi 5, segi 6, segi 7, segi 8 kita nak sebut heksagon sama sisi, hektagon sama sisi, oktagon sama sisi. Panjang pula nama dia. So, dia guna perkataan sekata.
Sekata ni maksudnya sama. So walaupun dia hexagon, dia ada 6 sisi, semua 6 sisi dia tu sama semua ukuran. Okey, cikgu, apa lagi yang sama? Okey, kalau ada perkataan sekata ni, sisi sama, sudut sama, bucu sama, paksi simetri sama. Kalau ada perkataan sekata tu semua sama lah. Okey. So sisi. Apa yang sama? Dia kan hexagon ada 6 sisi. So dia ada 6 lah. Okey, semua sisi dia sama panjang. Ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni 6 sisi yang sama. Okey, yang kedua tadi cikgu cakap sudut. Sudut dia pun sama. Sudut sini sama besar dengan sudut sini, sama besar dengan sudut sini, sini, sini dengan sini. Jumpa je perkataan sekata semua sama. Bucu. Dia ada berapa bucu? Hexagon 6 sisi. Bucu dia betul mesti 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama. Okay, paksi simetri. Paksi simetri pun sama juga. Ada 6. Okay. Cikgu. Saya dah faham dah. Semua sama. Okay. Yang saya tak faham, paksi simetri tu apa? Betul tak? Okay. Okay, jawapan kita dah tahu dah. Paksi simetri kita 6. Yes, very good. D, Daun. Soalan cikgu, paksi simetri tu apa? Paksi simetri tu, kalau kita kekat bentuk tu, dia jadi dua bentuk yang sama. Contoh, cikgu ada segi 4 sama. Boleh tak cikgu nak kerat macam ni? Boleh? Sebab cuba tengok belah segi 3 belah kiri dia akan jadi sama dengan segi 3 belah kanan. Paksi simetri tu tempat kita kerat tu supaya bentuk tersebut dia akan jadi sama banyak, sama besar, sama jenis. Kalau cikgu tak mau potong macam ni, cikgu nak potong tengah. Boleh tak? Boleh, kiri dengan kanan sama. Kalau cikgu tak mau potong macam tu, cikgu nak potong belah sini, boleh tak? Boleh. Sama juga. Kalau cikgu tak mau potong macam tu, cikgu nak potong macam ni. Sup. Boleh? Atas dengan bawah sama. So, cuba awak tengok ada berapa jenis kita nak potong. Ada 4 cara kita nak potong. So, segi 4 dia ada 4 paksi simetri. Yang ni segi 6 ataupun hexagon. Dia ada 6 sisi. So, paksi simetri dia pun ada 6. 6 cara awak boleh kerat supaya dia akan jadi bentuk yang sama. Itulah kita panggil paksi simetri. Okay. Faham dah? Okay, next question. Ding, ding, ding. Sikit. Okay. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama sisi. Sama sisi. Maksudnya, semua akan sama sekali. Dengan menggunakan jangka sudut, cari nilai X. Salah soalan ni. Bukan jangka sudut. Protektor. Dengan menggunakan protektor, cari nilai X. Kenapa? Kalau kita nak ukur sudut, kita kena guna protektor. Jangka sudut tu untuk apa cikgu? Jangka sudut tu untuk kita lukis-lukis-lukis. Tapi kalau kita nak ukur sudut, kita kena pakai protektor. So ambillah protektor awak, letak kat situ. Make sure protektor awak kan macam ni kan. Ada titik, lepas tu ada garis kat bawah.
titik tu awak kena letak betul-betul kena dekat bucu sini. Lepas tu garisan tu awak kena make sure betul-betul duduk atas garisan segitiga macam tu. Barulah awak letak protector awak dia akan jadi macam ni. So macam mana nak tengok cikgu? Berapa sudut dia tu? Awak tengok dekat pembaris awak, dekat garisan tepi ni, berapa dia tulis. Okey? Awak akan nampak dia akan tulis 60. So jawapan dia 60. Okey? Yang ni cikgu dah biasa buat. Sebab tu cikgu ingat jawapan dia 60. Tapi awak pergi tengok dekat protector, ukok dekat soalan tu. Tengok dia tulis berapa. Okey. Next question. Deng deng. Soalan seterusnya. Nombor 6. Okey. Raza di bawah menunjukkan sebuah pentagon sekata. Kalau hexagon tadi ada 6 sisi. Pentagon dia ada 5 sisi. Ada perkataan sekata. Kalau ada perkataan sekata, tadi cikgu cakap apa? Semua sama. Sisi sama, bucu sama, sudut sama, pak sisi simetri pun sama. Okay. So, dengan menggunakan jangka sudut, cari nilai Y. Oh, yang ni kena kira, kena ukur. Ambil protektor awak tadi. Macam mana tadi cikgu cakap? Mula-mula, protektor kita letak titik dia tu kena dekat bucu sini. Sebab kita nak ukur kat situ. Lepas tu, make sure ada garis dekat protektor awak tu, dia sama garis dengan kat sini. Macam tu. So, protektor awak nanti dia akan jadi macam ni. Macam tu. Titik kena letak betul-betul dekat bucu. Garisan tu kena selari dengan garisan yang ada dekat gambar tu. Lepas tu tengoklah. Kat sini kosong. Kosong sampai garisan sini. Dia tulis berapa? 108 darjah. Tengok aja dekat protektor awak tu dia tulis berapa. Okey? Yang ni cikgu bagi jawapan lah sebab kita tak ada protektor nak ukur dekat komputer ni. Okey. Next. Raja di bawah menunjukkan sebuah oktagon. Oktagon dia ada 8 sisi. Sekata yang cikgu cakap tadi tu. Adik-beradik semua sama tu. Panjang sama, sudut sama, pak sisi simetri sama, bucu sama, semua sama-sama tu sekata. Yang ni dia kata, dengan menggunakan jangka sudut, cari nilai Y, protektor. Guna protektor, cari sudut Y. Macam mana nak cari? Sama macam tadi. First, ambil awak punya protektor, letak dia punya titik tu betul-betul kena dekat bucu Y awak tu. Lepas tu, garisan dekat protektor tu, make sure dia kena dekat garis Y tu. So, macam tu. So, protektor awak nanti, dia akan duduk macam ni. Protektor awak nanti, dia akan sengit macam tu. So, awak nak tengok ukuran dia kat mana? Kat sini, nilai dia kosong. Sampai jumpa garisan ujung ni. Tengok kat sini, dia tulis berapa. Okay, dia akan tulis 135 darjah. Itulah jawapan dia. Okay, nanti lepas awak join live cikgu ni, awak pergi cuba dekat buku. Ambil protektor, cuba ukur sudut. Cikgu cakap macam mana? Mula-mula letak kat bucu. Lepas tu pusing sampai garisan dekat bawah tu kena dengan garisan lukisan kita. Baru boleh tengok berapa bacaan dia. Selagi awak tak pusing, selagi bucu tu tak kena, salah. Sebab tu cikgu ulang banyak kali tu. Okay. Alright, next.
Rajah di bawah dibina dengan daripada sebuah segi empat tepat dan sebuah segi tiga sama sisi. Segi empat tepat. Okey, kalau segi empat tepat, ciri-ciri segi empat tepat, atas sama dengan bawah. Kalau bawah 9 cm, atas pun 9 cm. Kiri sama dengan kanan. Kalau kiri dia bagi 4, belah kanan ni pun 4 cm. Yang tu segi empat tepat. Dan sebuah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi maksudnya semua sama lah. Ni kalau dia bagi 6, atas ni pun 6. Sebelah sini pun 6. Okey, yang ni cikgu buat colouring nak bagi tunjuk kat awak. Okey, maksud cikgu yang 6 tu ni daripada atas ni sampai bawah ni 6. Yang 4 tu apa cikgu? Yang 4 daripada tengah tu pergi tengah bawah tu je. Ha, 4 tu daripada sini sampai sini je 4 tu. Okey. Soalan nak apa? Soalan nak hitung perimeter dalam cm bagi rajah itu. Okey, awak ingat perimeter hasil tambah semua dekat luar. Dalam mau. So, okey, yang ni gambar ni cikgu nak zoom sikit kat awak. Okey. So, awak imagine lah gambar ni adalah rumah awak. So, bila kita nak pasang pagar, semua kita pasang kat tepi je. Okey. So, yang kat tengah ni kita tak pasang. Kita nak pasang yang kat tepi-tepi je. Cikgu nak kena guna colour lain ni. Takut awak pening saat cikgu pakai colour pink. Okey. Depan ni 4 cm. Boleh pasang pagar kat situ? So, ni sekejap lagi kena kira 4 cm. Lepas tu pagar kat sini. Boleh pasang sebab dia duduk kat luar. Yang ni kena kira. Bawah ni pun sama. Pasang pagar kat sini. Kena kira. Tengah ni tak mau. Ni kat dalam rumah. Takkanlah nak pergi dapur pun ada pagar. Tak boleh. So tak payah buat. Okay. Yang kat sini kena kira 6 cm. Sini pun sama. Kena kira 6 cm. Oops. Okay. Ada lagi sikit lagi. Iaitu soalan cikgu. Ni yang sikit lagi ni. Berapa? Atas berapa? Bawah berapa? Ni dekat atas ni sikit je kat sini berapa? Dekat sini berapa? Ada lubang tu. Kena tutup juga tu. Kena buh pagar juga tu. Sekejap kucing masuk. Sekejap lagi anjing masuk. Semua masuk. 2 cm. Atas 2, bawah 2. Ada kena yakin? Ding 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 ding. Okey. Betul 2 cm. Tapi bukan atas 2, bawah 2. Okey. Sebab apa? Daripada atas sampai bawah tadi tu 6. Yang kita tak mau kat tengah tadi 4. So 6 tolak 4 awak akan dapat 2. 2 tu untuk atas dengan bawah campur. Tapi kalau kita nak atas berapa bawah berapa maksudnya 1 je. 1 cm dekat atas, 1 cm dekat bawah. Macam tu. Boleh? Bukan 2 atas, 2 bawah, no. Sebab ketinggian daripada atas sampai bawah 6. Yang kita tak mau tu 4. 6 tolak 4 dapat 2. 2 tu untuk atas dengan bawah sekali. So kalau atas saja 1. Bawah saja 1. So cikgu asingkan. Jadilah 1, 1. Macam tu. Okey. Okay, bila kita dah tahu dah pagar-pagar kita berapa cm, tambah je lah. Dah boleh kira dah. Tambah. Okey. 9 tambah 1, 10.
9 tambah 1, 10. Okey, dah 20 dah. 6 tambah 4, 10. Oh, dah 30 dah. 30 tambah 6, 36. So, jawapan dia A, 36. Dah siap. Macam tu. Okey. Untuk perimeter ni cikgu tak risau sebab dia senang. Semua pandai kira. Cuma cikgu risau dekat part yang kecil-kecil macam tadi tu. Yang ni takut cikgu takut awak terlupa nak kira. Habis salah tu eh. Okey. Ingat. Walaupun dia kecil, selagi dia duduk dekat luar, kena kira juga. Okay. Settle. Next question. Dah 456 dah sikit ni. Soalan 9. Okay, this one. Okay. Rajah di bawah menunjukkan gabungan segi empat sama dan segi empat tepat. Segi empat sama yang belah kiri ni. Bila kita tahu yang ni segi empat sama, ini 8. Kiri kita pun 8. Atas pun 8. Kanan pun 8. Tapi yang belah kanan ni dekat 2. 8 bahagi 2. Maksudnya dia akan jadi atas 4, bawah 4. Macam tu. Okay? Lepas tu, dia cakap sebelah kanan ni ada segi 4 tepat. Okay, kita tahu tadi ciri-ciri bagi segi 4 tepat. Atas bawah sama, kiri kanan sama. So, atas dia 6 cm. Kanan dia 4 cm. Sama dengan kiri. Okay, kita dah tahu dah semua ukuran. Okay, now tengok soalan. Soalan suruh kira perimeter. Sama macam tadi. Perimeter. Untuk seluruh rajah itu. So, bila kita nak kira perimeter, ingat. Perimeter tu pagak. Pagak kena kat luar sahaja. Dalam tak boleh. So, jom kita tengok yang mana satu pagak kita. Okay, first. 8 cm kena kira. 8 cm kat sini kena kira sebab kat luar. 6 cm dekat sini kena kira. 4 cm sini kena kira. 6 cm dekat sini kena kira. 4 cm dekat sini kena kira. 8 cm dekat sini kena kira. Dah cukup? Yang tengah ni, tak payah kira. Sebab duduk kat dalam. Okay. Lepas tu tambahlah berapa ukuran yang ada. Okay. Nak senang, kita ambil ukuran yang nilai dia sama dulu. Okay. Apa nilai yang sama tu? Okay. Cuba awak tengok. 8. 8 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. 8 darab 3. 8, 16, 24. Okay, ada lagi tak nombor yang sama? Ada 6. 6 ada 2. 6 darab 2. 12. Lepas tu 4. 4 pun ada 2. 4 darab 2. 8. Tambah. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 4, 14. So, 1 tambah 2 tambah 1, 4. Dapatlah jawapan dia 44. B, bola. Siap. Cikgu ni dalam bahasa Inggeris composite figure kan? Composite figure? Ya ke? Combination lah, combination. Combination figure. Sebab dia combine. Cikgu, live form 1 bila? Live form 1 minggu depan. Minggu ni giliran adik-adik darjah 4, 5, 6. Minggu depan giliran abang-abang kakak form 1, form 2, form 3 pula. Okay? Cikgu selang-selang. Cikgu darab 2 ke semua tu? Cikgu darab 2.
Cikgu darab sebab dia ada nilai yang sama. Ingat tak darab tu maksudnya apa? Darab tu maksudnya tambah nombor yang sama berulang kali. So dekat sini 8 tadi ada 3 kali. 1 kali 8, 2 8, 3 8. Daripada awak nak tambah 8 tambah 8 tambah 8. So cikgu darabkan dengan 3. 8 darab 3, 24. Macam tu. Okey? 4 ada 3 ke cikgu? 4 ada 2 je. Sebab apa? Ni, 4 kat sini 1. 4 kat sini 1. So, 4 darab 2. Kat tengah ni cikgu tak ambil. Sebab apa? Perimeter kira ukuran yang dekat luar sahaja. Dalam tak mau. Okay. Lepas tu 6 ada 2. 6 darab 2. 12 tu. Lepas tu tambah semua. Cikgu boleh tak ajar cara nak arrange pecahan? Arrange pecahan maksudnya? Ni tajuk lain ni. Hari ni kita belajar tajuk ruang. Bukan tajuk pecahan ni awak. Okay, dah settle. Okay, last soalan untuk hari ni. Okay, raja di bawah dibina daripada sebuah segitiga bersudut tegak dan sebuah segi empat sama. Maksudnya ni kita tahu dah sini 6, bawah ni pun mesti 6 juga. Kalau sini 6, bawah sini 6, yang tepi ni berapa? Segitiga kita punya tapak tu berapa? Ting 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 ting. 14 tolak 6. Dapatlah yang ni, 8. Sebab apa? Sebab 14 tu dia bagi daripada kiri sampai kanan. Semua sekali. Kita tak mahu semua. Kita nak sikit-sikit je. Sebab kita nak kira satu-satu sekali. Okay, betul? Okay. Lepas tu segitiga ni tinggi dia 6. Okay. Soalan suruh cari luas. Semua. So, kita kena kira satu-satu. Okay. Cikgu letaklah. Kita kira yang segi 4 dulu. Sebab senang kan? Okay. Luas segi 4. Formula dia senang je. Panjang darab lebar. Panjang dia 6. Lebar dia 6. 6 darab 6. 36. Siap. Sup. Betul. Pandai. Yang tu luas segi 4. Luas segi 3 pula. Tulis kat inilah. Okay. Untuk luas segi 3. Formula dia 1/2 darab tapak darab tinggi. Betul. Pandai. 1/2 darab tapak. Tapak tu yang mana? Tapak tu yang bawah. Ingat tapak kaki. Tapak kaki kat bawah kan? So, bawah yang segitiga tu 8. Jangan ambil 14. 14 tu semua. Kita nak yang segitiga je. So, ambil 8. 8 dia punya tapak. Tinggi dia yang mana satu? Tinggi yang straight. Kenapa yang ambil straight cikgu? Kenapa tak ambil yang condong? Bila awak nak ukur ketinggian dekat sekolah, cikgu suruh ukur tinggi kan? Awak nak duduk straight ke awak duduk sengit? Duduk straight lah. Kalau awak duduk sengit, nanti awak jadi pendek lah. So bila dia nak ketinggian, dia mesti yang tegak. So kita ambil yang ketinggian ni yang tegak tu, which is 6. 10 tu nak buat apa cikgu? Tak payah, tak payah ambil. Dia saja je letak situ. Nak bagi awak pening. Kod-kod lah awak terambil 10 tu. Okay, tu dia saja letak. So kira lah. 1/2 darab 8 darab 6. Macam mana nak kira ni? Awak nak potong dulu pun boleh. 2 potong dengan 8. Dekat sifir 2, 2 potong jadi 1. Dekat sifir 2, 8 potong jadi 4. So tinggallah 4 darab 6. 24. Dah siap. Okay, yang ni segitiga punya. Yang ni segi 4 punya. Soalan nak dua-dua. So, kita kena tambah dua-dua.
Ambil segi 4 tambah dengan luas segi 3. Awak akan dapat berapa? So, luas sama dengan segi 4 tadi 36. Segi 3 tadi 24. Tambah. 10. 60 sentimeter persegi. Inilah jawapan dia. Okey. Walaupun cikgu buat soalan objektif, ingat soalan dalam periksa awak subjektif tau. Yang ni cikgu saja nak share soalan je. Cara nak jawab dia, tu macam cikgu tulis tu, macam tu lah awak tulis. Ni yang cikgu tulis warna merah tu. Yang ni. Yang ni. Yang ni lah awak tulis dekat buku awak cara nak jawab tu nanti. Okey. Ingat, awak darjah 4, darjah 5, darjah 6. Periksa awak semua soalan subjektif. Yang ni cikgu nak share jenis soalan sahaja. Cara jawab dia semua kena tunjuk. Okey? Okey, dah settle. Cukup lah tu. Sejam dah kita belajar. Okey. So, hari ni kita dah settle soalan-soalan darjah 5 bab 6 tajuk ruang. Ada soalan yang cakap pasal poligon sekatang. Ada yang cakap pasal ciri-ciri dia. Ada bucu. Aksi simetri. Dia suruh kita ukur sudut tadi guna protektor. Ada soalan dia suruh kita kira perimeter luas isi padu. Semua yang cikgu tulis kat sini, semua kita dah buat cuba soalan tadi kan? Itulah yang ada dalam bab 6 ni, waktu darjah 5. Okay dah, settle. Alright. Ada nak tanya apa-apa, boleh tulis kat chat. Okay. So, untuk esok live cikgu pukul 4 sampai pukul 5 juga. Tapi esok untuk darjah 6 pula. Okay. Esok untuk matematik darjah 6, bab 6, part 2. Okay. Ni yang darjah 6 punya. Esok. Okay. Kalau dah tak ada apa-apa, kita jumpa lagi esok pukul 4 petang. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih yang join hari ni. Kecik.